أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الله يا كريم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام ومن والاه شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم حبب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم فينا. إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli jawatan khusus surah Al-Rawdah, seterusnya kepada tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, ibu ayah, sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-tuan? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Summa alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat kasih sayang Allah. Sekali lagi kita pada malam ini dapat bersama-sama untuk kita beribadah dan seterusnya kita beriktikaf dalam masjid ini dalam rangka kita mendengar beberapa pesan daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang hati, tentang kehidupan kita seharian insya-Allah. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita hidup dalam keadaan aman, di mana saudara seagama kita di bumi Palestin, mereka mempertahankan, memperjuangkan bumi Palestin
mereka sanggup mengorbankan nyawa semata-mata untuk mempertahankan bumi Palestin yang sepatutnya kita juga mempertahankan juga. Apa yang mampu kita lakukan pada saat ini, kita jangan lupa untuk mendoakan sahabat ataupun kita mendoakan ya saudara-saudara seagama kita yang berada di bumi Palestin, yang mereka sangat-sangat memerlukan doa daripada kita, dan kita yakin bahawa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Sebab Allah Subhanahu wa taala kata, in tansurullah yansurkum. Barang siapa yang membantu menolong agama Allah, Allah pasti akan membantu kamu. Wa yuthabbit aqdamakum, dan sudah pasti Allah Subhanahu wa taala akan memperteguhkan agama kita, kedudukan kita, pendirian kita. Sebab itulah ya, kita dalam keadaan yang aman ini, ya, jangan putus-putus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan demi pertolongan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pertolongan kepada tentera Badar suatu ketika dahulu. Dan kita amat yakin bahawa janji Allah Subhanahu wa taala seperti mana yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sudah pasti bumi Palestin suatu hari nanti akan dimiliki oleh umat Islam. Apa-apa pun yang pergi tetap pergi, dan yang pergi itu adalah suatu nikmat yang sangat besar bagi mereka, kerana mereka mendapat title syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ujian bagi kita bagaimana kita bersungguh-sungguh berdoa dengan Allah Subhanahu wa taala agar saudara seagama kita di bumi Palestin akan mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih lagi berada pada poin yang poin C, iaitu 4 jenis racun hati. Dan kita dah bincang 3 Yang pertama, berlebihan dalam berbicara, yang menjadi racun kepada hati kita, iaitu berbicara, berlebihan dalam berbicara. Selepas itu kita dah bincang tentang berlebihan dalam memandang, bercakap, memandang, dan seterusnya kita dah berbincang tentang berlebihan dalam makanan ataupun berlebihan dalam makan. Dan pada malam ini kita masuk tajuk, iaitu berlebihan dalam bergaul. Ya, berlebihan dalam bergaul ini juga merupakan racun bagi hati kita. Ya, racun. Dan kita tahu bahawa racun adalah satu yang tidak baik buat diri kita, dan dia boleh mematikan hati kita. Nama racun. Racun yang biasa pun kalau kita minum mati, dalam bab rohani, racun itu dia akan mematikan hati kita, dia akan merosakkan hati kita, dan dia akan menggelapkan hati kita sehingga kita tidak nampak sesuatu kebaikan itu kebaikan, dan dia tidak nampak sesuatu kejahatan itu sebagai kejahatan yang boleh merosakkan diri dia. Bahkan yang lebih malang lagi, sesuatu kebaikan itu dianggap kejahatan, sedangkan kejahatan itu dianggap sebagai kebaikan. Semuanya itu dapat disuluh oleh hati. Kalau hati itu bersih, insya-Allah dia akan nampak kebaikan. Tetapi kalau hati itu telah gelap, maka yang nampaknya adalah keburukan. Hati yang gelap akan melahirkan pemikiran yang rosak. Hati yang rosak akan melahirkan prasangka-prasangka yang buruk, suuzon. Dan begitulah yang sebaliknya. Kalau hati kita hati yang baik, maka apa yang kita fikir banyaknya kepada husnuzon, sangka baik.
Dan kita boleh perhatikanlah sejauh mana peranan hati kita dalam kita memandang tentang kehidupan kita. Berapa banyak kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah, dan berapa banyak kita bersabar di atas segala ujian-ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Berlebihan dalam bergaul. Berlebihan dalam bergaul merupakan penyakit kronik yang membawa bencana berbagai keburukan. Ya, istilah berlebihan ni memang tak baiklah, senang cerita. Ya, daripada awal tadi kita berlebihan dalam berbicara, berlebihan dalam makan, berlebihan dalam memandang. Ya, setiap sesuatu yang lebih ini memang satu benda yang tak baik. Ya. Macam kita makan, kita minum berlebih-lebihan, dia akan merosakkan perut kita, kan? Berlebihan sebab suatu benda yang lebih dia tak baik. Jadi begitulah, kalau kita berlebihan dalam bergaul, dia akan membawa kepada bencana kepada diri kita, ataupun akan membawa keburukan kepada kita. Kadang-kadang dapat merampas kenikmatan yang telah ada. Berlebihan dalam bergaul boleh menimbulkan benih-benih permusuhan dan kebencian yang terpendam hingga menyesakkan dada. Kita kalau bercampur dengan orang ni, kadang-kadang ada je tak beres, ada je tak selesai. Elok-elok baik, bila dah bercampur jadi tak baik, sebab kita terlalu berlebih-lebihan dalam bergaul dengan orang. Kekecewaan sukar untuk dihindari, terutama oleh hati yang sudah terluka. Banyak kita kecewa campur dengan kawan kita, kadang-kadang kawan kita tak ambil pot dengan kita, tak nak layan kita, kecewa tak? Kecewa. Kita cakap kawan kita tak peduli, kecewa tak? Kecewa, kan? Orang tak hiraukan kita, orang pulau kita, orang tak pandang kita ni macam orang yang kita ni, orang yang penting bagi hidup mereka, kita kecewa. Itulah kehidupan. Jadi sebab memang berlebih-lebihan dalam pergaulan dapat mendatangkan kerugian di dunia dan di akhirat. Jadi semestinya seorang dapat mengambil hikmah dari setiap pergaulannya. Usahakanlah bersikap bijak dan dapat menempatkan diri dalam menghadapi berbagai karakter teman sepergaulan, dan karakter tersebut dapat kita golongkan menjadi 4 bahagian. Karakter ataupun sikap teman-teman ataupun kawan-kawan yang kita bergaul itu ada 4 bahagian. Bukan langsung tak boleh bergaul, boleh, tak jadi masalah. Dengan kawan-kawan kita boleh bergaul, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Dan kita kena memilihlah kepada siapa yang perlu kita sahabat, ataupun kepada siapa yang perlu kita bergaul. Kita kena tengok siapa golongan-golongan orang yang perlu kita jumpa, yang perlu kita selalu bersama mereka, ataupun kepada golongan siapa yang boleh kita hanya sekejap sahaja, tak boleh duduk lama dengan mereka. Semua kena tengok. Atau kalau anak-anak kita ni, kalau kita nak tahu siapa anak-anak kita, kita lihat siapa dia bergaul. Kadang-kadang kita nak tengok daripada diri anak kita susah. Anak-anak kita boleh berlakon. Tapi kalau kita nak kenal dengan anak kita yang sebenarnya, siapa dia berkawan, dengan siapa dia bersahabat, dengan siapa dia bergaul. Kalau dia bergaul dengan orang yang baik, insya-Allah dia akan menjadi orang yang baik. Dan begitulah sebaliknya, kalau dia suka bergaul dengan orang yang rosak akhlak dia, tidak mustahil dia juga akan kena tempias. Ataupun bukan sekadar tempias, dia sendiri pun akan rosak akhlak. Na'udzubillah min zalik. Baik, yang pertama iaitu bersahabat dengan golongan ulama. Bersahabat dengan golongan ulama. Jadi golongan orang yang kita memerlukan bergaul dengan dia adalah golongan ulama.
Hidup kita ni kita kena selalu bergaul dengan ulama, ahli ilmu, orang yang ada ilmu. Laksana keperluan kita terhadap makanan bila kita bergaul dengan ulama ni. Bergaul dengan ulama ni laksana kita memerlukan kepada makanan. Kita tidak dapat terlepas darinya walau dalam sehari semalam sahaja. Jika keperluan makanan itu sudah terpenuhi, maka kita pun tidak memerlukannya lagi. Demikianlah putaran seterusnya. Mereka itu adalah para ulama yang memiliki cakrawala pengetahuan yang luas tentang Allah, perintah dan larangannya, tipu daya musuh-musuhnya. Sebab itu ulama ni dia hebat. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris Nabi. Ulama ni adalah orang yang berilmu, orang yang dapat mengajar orang lain untuk kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajar orang lain tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi, mengajar orang lain tentang hukum hakam. Jadi golongan inilah yang perlu kita banyak bergaul dengan mereka. Kerana golongan ulama inilah yang akan menegur kita mana yang salah, dan dia juga yang akan mengajar kita apa yang sepatutnya perlu kita lakukan. Bukan kita bergaul dengan orang biasa yang setiap hari merosakkan hati kita, ataupun tidak memberikan apa-apa penambahan nilai ataupun value untuk diri kita, sayang, merugi. Jadi ulama ni kehidupan dia seperti kita memerlukan makanan. Kalau kita dapat makanan, alhamdulillah. Dalam sehari kita perlukan makanan. Dapat makanan, alhamdulillah, kita rasa tenang. Begitulah ulama, sepatutnya dalam setiap hari kita kena perlu dapat ilmu daripada dia. Perlu dapat sesuatu yang amat berharga pada diri dia. Sebab ilmu ni semakin kita belajar, semakin kita rasa jahil terhadap ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita belajar, semakin kita tak takut. Sebab itu kalau kita duduk dengan ulama ni seronok. Alhamdulillah Alhamdulillah ada ibu ayah yang memang kecenderungan dia menghantar anak-anak dia ni kepada dia menghantar anak-anaknya di tempat-tempat yang masya-Allah tabarakallah, di tempat-tempat madrasah-madrasah yang masya-Allah anak-anak ni hidup dengan ilmu. Setiap hari dia hidup dengan ilmu. Setiap hari dia hidup dengan ilmu. Sebab apa? Sebab ada guru yang menjaga mereka. Jadi persoalannya, Ustaz, macam mana macam kami ni, Ustaz? Kami tak hantar anak-anak kami dekat madrasah dan sebagainya. Apa yang perlu kami lakukan, Ustaz? Tuan-tuan, kalau kita tak hantar anak-anak kita dekat madrasah dan sebagainya, madrasah kita perlu bina di dalam rumah kita sendiri. Bagaimana caranya? Sebab ilmu itu bukan hanya sekadar yang ada pada seorang ulama, tetapi ilmu itu juga ada pada buku-buku para ulama. Jadi bagaimana caranya? Caranya biarlah kita sibukkan anak kita ni dengan ilmu-ilmu para ulama yang telah diterjemahkan di dalam buku. Jadi kita hanya membaca kepada mereka, memberitahu kepada mereka, menjelaskan sedikit apa yang kita faham terhadap apa yang kita baca daripada buku-buku para ulama. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Buku-buku para ulama dahulu banyak, tuan-tuan. Asal buku berbahasa Arab dan telah diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan buku-buku itulah, tuan-tuan, yang perlu kita jadikan teman hidup kepada anak-anak kita. Hatta secara tidak langsung, tuan-tuan, buku itu juga menjadi teman hidup bagi diri kita satu keluarga. Bacakan. Nak tunggu anak-anak baca. Kadang-kadang susah, tuan-tuan. Tapi kalau kita bagi dia phone, tuan-tuan, berapa lama dia boleh tahan, tuan-tuan? Sampai besok pagi pun dia boleh tahan. Berbanding dengan buku, tuan-tuan, baca 5 minit rasa macam 5 jam, tuan-tuan. Kerana apa, tuan-tuan?
Kerana dalam hati mereka itu ada syaitan yang senantiasa mengganggu, nafsu yang senantiasa mengajak kepada keburukan. Jangan katakan mereka, bahkan kita sebagai ibu dan ayah, bahkan kita sebagai atuk ataupun nenek senantiasa diganggu oleh syaitan, kerana itu janji syaitan kepada Allah untuk menyesatkan kita sampai hatta yaumul qiyamah. Sebab itu kita kena kuat. Ibu dan ayah, atuk, nenek kena kuat, untuk menjadikan diri kita ini adalah insan yang berilmu, insya-Allah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Mereka juga memiliki wawasan tentang berbagai macam penyakit hati ataupun penyakit batin dan ubatnya. Juga berjuang untuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan nasihat yang baik bagi sesama kaum muslimin. Dapat bergaul dengan golongan masyarakat seperti ini adalah suatu keuntungan yang sangat besar. Ya, ulama betul lah tuan-tuan. Ulama di mana duduknya? Kita kalau duduk dengan orang yang berilmu, tuan-tuan, butiran-butiran kata ni seperti suatu ubat yang boleh menyembuhkan segala penyakit yang ada pada diri kita. Subhanallah, Maha Suci Allah, tuan-tuan. Beruntung kita, tuan-tuan, kalau dapat duduk dengan orang yang senantiasa berbicara tentang akhirat. Kerana berbicara tentang akhirat, tuan-tuan, akan menenangkan hati kita. Seronok, tuan-tuan, kalau kita ada pasangan hidup kita, suami kita, isteri kita, dalam kehidupan sehariannya, tuan-tuan, di samping dunia, tetapi mereka tidak lupakan akhirat. Berbicara tentang akhirat, berbicara tentang kehidupan selepas kematian, berbicara tentang alam barzakh, berbicara tentang syurga neraka, berbicara tentang padang mahsyar, berbicara tentang kebahagiaan hidup kita selepas kematian. Alangkah indahnya, kerana semuanya itu, tuan-tuan, akan menghidupkan hati kita kepada Allah, menghidupkan hati kita untuk beramal lebih baik. Tapi kalau hati kita dipenuhi dengan dunia, tuan-tuan, setiap hari, maka cinta kita kepada dunia akan berlebihan. Percayalah, tuan-tuan, sangat bahaya. Sebab itu kita kena perlu hidupkan hati kita ni dengan perkara-perkara yang dapat menghidupkan hati kita untuk seterusnya. Ya, berbincanglah dengan suami ataupun dengan isteri kita, dengan pasangan hidup kita, sebelum tidur bincang. Berbicaralah. Bang, apalah nasib kita ni bang, contoh lepas mati nanti kan, contoh usia kita ni taklah panjang lagi kan. Hidup kita ni dah tinggal 2 orang, anak-anak semua dah keluar, dah banyak cucu bang. Kita macam mana lah bang, ya, kalau kita mati nanti kan. Bincanglah, tuan-tuan. Kita boleh berbincang dalam skop kita, itu yang kita mampu. Tapi yang di luar daripada skop kita, tuan-tuan, kita tak mampu. Kita hanya boleh bercakap, tetapi kita tak boleh mengubah. Berbeza dengan diri kita, tuan-tuan. Bila kita berbincang tentang diri kita, apa yang kita akan buat, apa yang boleh kita buat, apa yang perlu kita buat, itu yang perlu dibincangkan. Bincang hal orang lain, tuan-tuan, bincang bab politik, bincang bab ini, tuan-tuan, bukan boleh buat perubahan. Tak boleh, tuan-tuan. Berdoa bolehlah, insya-Allah, tuan-tuan, tapi selebihnya itu, yang lebih utama dibincangkan adalah tentang diri kita. Tentang diri kita, apakah perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, tuan-tuan. Sebab itulah perlu bersahabat dengan ulama, kerana ulama ni memberikan kesedaran demi kesedaran kepada hati kita. Ya, duduklah, tuan-tuan, dengan para ulama. Kalau ada ulama-ulama dan dipanggil untuk berceramah, memberikan pengajian kitab dan sebagainya, tuan-tuan, boleh pergi duduk dengan mereka, tanya, ambil barakah. Tak jadi masalah, tuan-tuan. Salam dengan dia. Golongan orang ulama ni, tuan-tuan, doa mereka adalah mustajab, insya-Allah. Minta doa daripada mereka.
Minta doa daripada mereka tuan-tuan. Baik, itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, yang pertama bersahabat dengan golongan ulama. Yang kedua, sahabat dalam bermuamalah. Golongan orang yang kita menginginkan bergaul dengannya seperti keperluan kita akan ubat. Kita sangat mengharapkannya dikala sedang sakit saja. Ketika kita sakit, kita perlukan dia. Ketika kita nak, kita perlukan dia. Itu sahabat dalam bermuamalah. Tetapi bila badan kembali sihat, mereka tidak kita perlukan lagi. Kalau kita dah sihat dan kita tak perlukan ubat. Begitulah dalam muamalah kita. Kalau kita tak perlukan dia, bye-bye. Tak perlu apa-apa, tuan-tuan. Jadi golongan seperti ini adalah dari golongan orang-orang yang kehadiran kita nantikan berkaitan dengan masalah kemaslahatan hidup dan kehidupan, seperti untuk saling bekerjasama atau sebagai rakan kerja dalam berniaga, bertani, bermusyawarah, dan masalah-masalah lain dalam bab muamalat. Dalam bab muamalat. Jadi tuan-tuan, golongan ini adalah golongan orang yang biasa kita bergaul lah. Yang biasa kita bergaul. Kalau kita rasa perlu, kita bergaul, kita kontak, kita bercakap. Kalau tak perlu, tak payah. Kalau sahabat apa ni, kalau bersahabat dengan ulama ni tuan-tuan, dia tak macam tu. Dia diperlukan, dia diharapkan. Kita perlu ada bersama dengan mereka. Tapi kalau yang buat muamalah ni macam kawan-kawan kerja kita lah tuan-tuan. Kawan-kawan sembang kedai kopi, kedai mamak, itu ya tuan-tuan. Kan? Ada, lepas tu balik dah. Tak ada apa, biar gitu. Biar gitulah. Baik, yang ketiga tuan-tuan, bagaikan ditipu penyakit. Apakah dia ni? Golongan orang yang kita bergaul dengan dia tidak ubahnya seperti penyakit. Ni bahaya golongan orang yang bagaikan ditipu penyakit tuan-tuan kalau kita bergaul dengan dia. Kalau kita bergaul dengan dia, tidak ubahnya seperti penyakit. Golongan ini terbahagi menjadi beberapa jenis dan tingkat bergantung pada kedudukannya terhadap jiwa kita. Ni bahaya. Golongan ni tuan-tuan, kalau kita gaul dengan dia, berat. Dia akan memberikan penyakit kepada hati kita, akan memberikan penyakit buat diri kita. Di antara mereka ada teman yang kehadirannya bagaikan penyakit ganas atau sakit yang sudah kronik. Jenis orang yang demikian ini sentiasa membawa kekacauan dan kerugian bagi agama dan dunia kita. Bahkan bila kita tetap bergaul dengannya, pasti salah satu di antara kita atau mereka menjadi korban tipu dayanya. Ini bahaya tuan-tuan. Kita tak tahulah golongan orang yang macam mana ni. Jadi golongan ini pada umumnya bersifat pentingkan diri sendiri. Oleh sebab itu kita harus waspada dan bijak dalam menghadapi seseorang dengan karakter tersebut. Bukan bererti kita harus menghindarinya dan tidak mahu bergaul dengannya, tetapi jagalah jangan sampai diri kita terbawa oleh pengaruh kepribadian dia. Memang di antara musibah di dunia ini ialah apabila seorang diuji dengan teman yang jenis demikian. Dan dengan terpaksa kita harus bergaul dengannya. Dalam bergaul jangan nampakkan batinmu kepadanya sampai Allah memberikan jalan keluar bagimu dari ujian yang berat ni. Ini tuan-tuan adalah sahabat yang boleh memberikan contoh yang tak baik kepada kita. Sahabat kita berkawan dengan dia, kita bersahabat dengan dia, tetapi dia boleh menjauhkan diri kita daripada Allah. Kita berkawan dengan dia, bersahabat dengan dia tuan-tuan, last sekali tuan-tuan, kita pula jadi jahat. Kita tak boleh gaul dengan golongan ni. Tak boleh. Bukanlah kita terus menolak dia tuan-tuan, tapi kita berwaspada. Kita ni dah elok, dah bagus tuan-tuan, tapi bila bergaul dengan dia, dia rosak. Mungkin
Mungkin kita orang yang dah dewasa mungkin boleh berfikir. Tapi kalau golongan orang remaja, belia, ya, mereka mudah terpengaruh dengan kawan-kawan yang boleh rosakkan diri mereka. Sebelum ni tak pandai sokok, lah kali pandai sokok. Ya, sebelum ni tak pandai main nombor ekor, dia ajar kita main beli nombor ekor, tuan-tuan. Kita tak pernah tahu. Dia ajar kita pandai untuk beli nombor ekor. Sebelum ni kalau budak-budak tak pandai nak monteng sekolah, dia ajar ni kita pandai monteng sekolah. Kalau sebelum ni tuan-tuan tak pandai, anak-anak kita ni tak pandai tuan-tuan nak tengok benda-benda yang lucah, benda-benda yang porno, dia boleh ajar anak-anak kita tuan-tuan. Ni kawan-kawan yang boleh merosakkan anak-anak muda tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Takut kita dengar tuan-tuan, yang dah rosak banyak, yang dah terkorban pun banyak tuan-tuan. Banyak. Takkanlah budak tu tiba-tiba jadi jahat, mustahil tuan-tuan, mustahil. Melainkan mereka terpengaruh dengan kawan-kawan, terpengaruh dengan budaya-budaya kawan yang mereka bawa. Lama-lama mereka rosak tuan-tuan. Lama-lama akhlak mereka rosak, perangai mereka jadi ganas. Mereka sudah pandai untuk melawan kata ibu dan ayah. Mana mereka dapat semua tuan-tuan? Semua itu adalah pengaruh daripada kawan-kawan. Inilah bagaikan ditimpa penyakit. Berlebih-lebihan bergaul dengan mereka, last sekali dia pun ditimpa penyakit. Penyakit apa? Penyakit rohani. Penyakit apa? Penyakit boleh merosakkan akhlak mereka. Ya. Dan semuanya tak terlepas tuan-tuan. Bahkan kita mungkin yang dah dewasa ni pun, hatta mungkin dah sampai usia emas sekalipun tuan-tuan, kalau kita tak beringat, kalau kita bercampur dengan golongan orang yang rosak ini tuan-tuan, maka kita pun akan jadi rosak. Kalau kita duduk dengan orang yang bisnes tuan-tuan, dia akan fikir bisnes ya, siang malam pagi petang fikir bisnes kan. Bukanlah salah nak fikir bisnes, tapi janganlah memanjang. Fikir bisnes umur dah 70 tahun, 80 tahun tuan-tuan, sibuk lagi nak mengumpul duit. Tapi kalau kita bercampur dengan orang yang tuan-tuan hidup dia selalu berfikir tentang akhirat, insya-Allah tuan-tuan. Setiap hari fikir bagaimana kita nak bantu orang. Setiap hari dia fikir bagaimana kita nak buat khidmat kepada masyarakat. Setiap hari dia fikir tuan-tuan. Masya Allah, tabarakallah. Dia tengok rumah Allah, apa yang kita perlu buat lagi. Dia tengok dalam masyarakat setempat, tengok golongan anak-anak muda dan sebagainya, apa yang perlu kita buat pada anak-anak muda kita nak tarik. Bagaimana kita nak penuhkan masjid ini, bagaimana kita nak penuhkan surau dengan anak-anak muda. Kan? Siapa yang kena fikir tuan-tuan? Siapa yang boleh berfikir? Siapa yang kena fikir? Kita kan tuan-tuan, orang-orang dewasa. Kita tuan-tuan. Kalau kita tak bawa fikir ni tuan-tuan, siapa yang akan fikir? Orang bukan Islam, jangan harap. Tak ada, kita tuan-tuan. Cabaran kita tuan-tuan, cabaran kita bagaimana kita nak menjadikan surau atau masjid ni sebagai one stop center untuk masyarakat Islam. Bagaimana kita nak jadikan surau atau masjid ini adalah satu tempat yang mereka suka untuk hadir. Dan bukan kita nak jadikan surau atau masjid ini sebagai tempat ibadah semata-mata, tetapi segala-galanya di masjid. Bukan di masjid saja untuk ibadah, ceramah, kuliah, tetapi kita nak jadikan segala-galanya di masjid tuan-tuan. Tapi memanglah perlu kepada perancangan dan tindakan yang bersistematik tuan-tuan. Dan saya yakin tuan-tuan, di kalangan kita ini mempunyai ada insan-insan, ada tokoh-tokoh yang mempunyai kepakaran masing-masing tuan-tuan. Ada kepakaran masing-masing.
yang berada di hadapan saya ini, saya yakin ada kepakarannya masing-masing. Apalah salahnya kita gunakan kepakaran yang ada itu untuk memajukan rumah Allah ini? Ya, ada orang dia punya kepakaran tuan-tuan, dia boleh bawa duit dekat satu-satu company berjuta-juta tuan-tuan. Percaya tak? Ada tak tuan-tuan? Ada. Dia pakar tuan-tuan, dalam bab kewangan ni dia pakar. Alangkah baiknya tuan-tuan, kalau dia menonjolkan diri tuan-tuan, saya ada sedikit pengalaman. Contoh kan, saya ada sedikit pengalaman. Kalau boleh saya nak sumbangkan dekat surau atau dekat masjid ni. Apa dia Ji? Pengalaman Haji. Saya sebelum ni tak adalah, saya bekerja sebagai seorang, saya ada konsultan saya sendiri, di mana kami punya kepakaran adalah untuk menghidupkan sebuah company, ya, untuk memberikan dana yang begitu besar. Ada dia tuan-tuan, kadang-kadang dia dibayar gaji tinggi tuan-tuan. Mungkin sebulan boleh bagi dia ni 10,000, 20,000. Ini company lah kan, 10,000, 20,000, tapi dia boleh bawa kepada company yang dia kerja tu 1 juta, 2 juta. Jadi tuan-tuan, insan yang macam ini kalau dia gunakan, ataupun kalau dia boleh bersama-sama dengan kita tuan-tuan, subhanallah, kan, macam-macam tuan-tuan. Tapi dalam kita nak bawa, ataupun kalau kita nak bawa, nak ketengahkan kemahiran yang kita ada ni tuan-tuan, kena ada sikap sikit lah. Sikap kita, sebab bila kita bersama dengan masyarakat ni tuan-tuan, masyarakat dia pelbagai karena, jadi kita kena banyak sabar tuan-tuan. Itu je lah, ya. Kalau dapat, kita jangan ego dengan apa yang kita ada, tetapi kita perlu bantu, pada masyarakat, dan akhirnya kebaikan itu tuan-tuan berbalik kepada kita. Sebelum kita kembali kepada Allah, kemahiran yang kita ada tuan-tuan, kebaikannya kembali kepada kita. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan yang keempat tuan-tuan, iaitu ahli bid'ah. Ahli bid'ah tuan-tuan, ya, golongan orang yang bila kita bergaul dengannya akan membawa kehancuran, sebab ia laksana ular berbisa. Ni dalam kitab tuan-tuan, dia kata ahli bid'ah ni tuan-tuan, golongan orang yang bila kita bergaul dengan dia akan membawa kehancuran, sebab ia laksana ular berbisa. Andai kata kita sampai terkena patukannya, bila berhasil mendapat ubat penawarnya, selamatlah kita. Namun jika tidak, inilah awal bencana bagi kita, awal bencana bagi kita. Golongan ini banyak berkeliaran di sekitar kita. Masya Allah, tabarakallah tuan-tuan, ya. Mereka adalah ahli bid'ah yang sesat dan menyesatkan, menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahli bid'ah tuan-tuan, ya. Tapi bukan ahli bid'ah yang baiklah, ahli bid'ah yang sesat. Ahli bid'ah yang sesat. Kalau imam kita dekat mana-mana masjid ataupun mana-mana surau tuan-tuan, kalau lepas saja bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun berzikir beramai-ramai secara kuat, itu bid'ah tak tuan-tuan? Bid'ah ni, itu bid'ah. Tapi bid'ah yang baik tuan-tuan, itu bid'ah hasanah. Boleh tak? Boleh. Ini tak salah tuan-tuan, boleh, tak jadi masalah, ya. Ataupun dia kalau berselawat, dia baca Allahumma salli ala Sayyidina, dia tambah Sayyidina Muhammad. Bid'ah tuan-tuan, bid'ah. Kalau saya baca tadi tuan-tuan, itu bid'ah tak? Bid'ah tuan-tuan. Tapi itu adalah bid'ah yang baik. Tapi dalam kitab ini adalah bid'ah yang sesat, bid'ah yang sesat. Baik tuan-tuan, kita berikan laluan azan isyak seketika, lepas tu kita sambung sikit insya-Allah.
Bismillah. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. آت سيدنا وبعث مقام محمود الذي إنك اللهم صل على سيدنا محمد. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik tuan-tuan, ibu ayah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Jadi mereka pandai memutarbalikkan fakta. Ahli bid'ah ni pandai memutarbalikkan fakta. Kalau kita tidak ada ilmu, kadang-kadang kita sendiri pun tak boleh nak berhujah dengan mereka, tuan-tuan. Ya, ahli bid'ah ni. Ya. Sebab tu kalau kita bercampur dengan ahli bid'ah ni, tuan-tuan, lah sekali, tuan-tuan, kita pun terpengaruh. Kita terpengaruh, tuan-tuan. Yang bahaya ni, tuan-tuan, adalah yang berkaitan tentang akidah. Kalau dalam bab fiqh ni, tuan-tuan, dia khilaf ni tak apa lagi, tuan-tuan, tak jadi masalah. Nak sebut Sayyidina ke tak nak sebut Sayyidina pun tak jadi masalah. Kita nak berzikir secara berjamaah secara kuat ke ataupun tak kuat ke, tak ada masalah, tuan-tuan. Tak ada masalah, cuma impak dia lain lah. Impak dia lain, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tengok tempat contoh, tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi imam pimpin jamaah, nampak sekata, betul tak, tuan-tuan? Nampak bagus saja, semua ikut dan sebagainya, dan sekali kita pun baca doa diaminkan oleh jemaah. Tapi tuan-tuan, cuba bayangkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lepas tu buat masing-masing. Agak-agak, tuan-tuan, jemaah ni mau duduk lama-lama tak, tuan-tuan? Tak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, zikir entah ke mana, lepas tu doa entah ke mana, tuan-tuan. Kalau ada pun tak boleh duduk lama, tuan-tuan. Sekejap kadang-kadang zikir mana nanti jadi rosak. Bukan salah, tuan-tuan, tapi apa yang kita lakukan sekarang ni, tuan-tuan, ini adalah suatu amalan yang telah diajar oleh ulama, ulama ataupun oleh para ulama suatu ketika dahulu. Bagaimana dia nak membawa masyarakat ini supaya bersatu, masyarakat ini pandai untuk berzikir dan sebagainya. Ada dia punya fadilat, dan ini merupakan bid'ah. Betul, bid'ah, tapi bid'ah yang baik, tuan-tuan. Bid'ah yang baik. Ya, tetapi yang paling bahaya, tuan-tuan, golongan bid'ah yang dinyatakan dekat dalam kitab ini adalah bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang tidak baik. Contoh, tuan-tuan, bid'ah yang tidak baik adalah mereka menjisimkan Allah. Ini yang tak boleh, tuan-tuan. Kalau sampai ayat-ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran, tuan-tuan, mereka tidak akan mentakwilkan ayat Al-Quran tersebut. Kalau dalam ayat Al-Quran itu mengatakan Allah itu mempunyai tangan, mereka kata memang Allah ada tangan, tapi tak sama dengan tangan manusia. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksudnya mereka telah menjisimkan Allah. Tak boleh, tuan-tuan. Itu yang tak boleh, itu yang sesat. Itu yang sesat. Ya, itu yang sesat, tuan-tuan. Jadi mereka pandai memutarbalikkan fakta. Sunnah mereka jadikan bid'ah dan bid'ah sebagai sunnah. Bagi orang yang berakal, tidak layak bergaul ataupun duduk bersama dengan mereka. Tak payah bergaul, tuan-tuan. Pecah hati. Ya, pecah hati. Jika itu tetap dilakukannya, maka akan sakitlah, bahkan mati hati kita. Pengarang kitab kata. Semoga Allah menganugerahkan rahmat dan keselamatan bagi kita dan mereka. Maksudnya mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk, hidayah, rahmat, kasih sayang ini kepada kita dan golongan ahli bid'ah ini, tuan-tuan. Kita bimbang, tuan-tuan, belah-belah sekali, tuan-tuan, anak-anak kita dah tak pandai nak berzikir, tak pandai nak membaca doa dan sebagainya. Benda simple je, tuan-tuan. Nampak simple, tetapi impact dia, kesan dia sangat besar. Sangat besar. Kita sekarang ni pun, tuan-tuan, berapa ramai golongan anak-anak muda yang berminat untuk bersama-sama dengan kita solat berjamaah, tuan-tuan. Berapa ramai. Kita boleh tengok, tuan-tuan,
Semua tempat tuan-tuan kita boleh tengok kan. Berapa ramai yang minat dan berapa ramai ahli jawatan kuasa masjid ataupun surau yang berfikir secara mendalam bagaimana nak menarik minat jemaah untuk hadir ke surau ataupun ke masjid tuan-tuan. Alhamdulillah tuan-tuan, kita punya masjid, kita punya surau ada aircon, sejuk, alhamdulillah. Saya dekat sini tuan-tuan, kalau mic ni bagi saya A, serius saya kata A. Sedap tuan-tuan, sedap. Jarak sini bersuara bau padu, pom pom pom. Nak cerita power tuan-tuan. Kadang-kadang masjid kita sampai tahap sini tuan-tuan. Ni padu lah ni tuan-tuan, padu. Dan sistem ni tuan-tuan bukannya murah, betul tak? Bukan murah, mahal tuan-tuan. Saya tak tahu lah tuan-tuan, tapi saya tahu mahal. Kalau dekat masjid besar-besar ni ratus ribu tuan-tuan. Ratus ribu tuan-tuan. Masya Allah, ini sedap betul. Syok bila bercakap, syok. Masya Allah tuan-tuan. Jadi kalau kita terus menerus duduk dengan ahli bid'ah, bila kita buat ni bid'ah sana bid'ah, biar tuan-tuan. Lah tak jadi apa, lah kita pecah hati. Lah kita pun tak nak ibadah. Ulama dulu dia berusaha untuk tarik. Kadang-kadang bawa zikir macam zikir tuan-tuan. Dialun-alunkan zikir itu untuk apa? Untuk tarik minat, betul tak? Untuk tarik minat. Pelbagai irama, melodi yang digunakan untuk menarik minat, semata-mata untuk membawa hati-hati manusia ni agar berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jiwa manusia ni dia seni, dia suka kepada kesenian, dia suka kepada sesuatu yang halus. Sebab itu tak salah pun tuan-tuan kalau kita nak alunkan zikir-zikir kita macam-macam tuan-tuan. Astaghfirullahalazim kalau tengah malam kan, membuat qiyam kan, zikir alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Baik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Ahli bid'ah kata apa? Bid'ah, Nabi tak buat lagu ni. Pandai-pandai. Mana Hadi buat lagu begini? Jam kita tuan-tuan. Aduh, memanglah kita kata memang bid'ah pun. Memang kita benda ni bid'ah, tapi bukanlah bid'ah yang salah. Memang Nabi tak buat tuan-tuan, tapi bid'ah yang betul. Ni bid'ah yang baik. Tapi bid'ah ni pukul sama rata tuan-tuan. Apa Nabi tak buat, dia tak bagi buat. Masalah. Itu susah. Payah kita tuan-tuan. Tapi kalau kita campur dengan golongan ni tuan-tuan, habis ya. Lepas semayang tuan-tuan, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ni kelompok ahli bid'ah, dia pun belah. Habis tuan-tuan. Saya pernah ceramah dekat satu tempat tuan-tuan. Saya tak tahu mula-mula tu geng-geng yang suka bid'ah orang ramai kat masjid tu tuan-tuan. Saya mulalah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Itu Al-Fatihah. Bila Al-Fatihah tuan-tuan, bangun dia pergi jumpa kat belakang sana. Dia tanya dengan pengurus masjid. Dia kata, Ustaz, saya nak tanya ni, siapa Ustaz sesat ni? Dia kata, saya sesat. Dia kata, sebab apa? Saya mulakan majlis dengan membaca Fatihah. Nabi tak baca Fatihah, katanya. Tu dia. Tuan-tuan, kesian jemaah macam tu tuan-tuan.
Salah kan? Tapi gitulah kan. Dahsyat tuan-tuan, macam-macam. Ustaz sesat yang bawa dekat masjid ni kenapa kata dia? Ni bid'ah kata dia. Saya buat bodoh ya tuan-tuan, saya mengajar awak tak faham kan macam mana. Tapi dia tak nak jumpa saya. Dia jumpa di masjid. Saya kata tak puas hati jumpa saya lah. Kalau saya salah, tegurlah saya. Kan, kalau saya salah. Tapi tak nak jumpa saya, dia berbelah gitu. Biar dia tak apa. Baik tuan-tuan, sebab itu kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu tuan-tuan, kita tidak mudah menuduh orang salah, tak mudah menuduh orang bid'ah, tidak mudah untuk memecah belahkan masyarakat. Kalau tahlil pun tak boleh, baca Yasin malam Jumaat pun tak boleh. Bergerak tuan-tuan. Kan, nak baca talqin pun tak boleh. Alah, sihan. Kalau diorang rasa benda tu tak boleh bagi diorang, jangan kata kita tak boleh. Jangan salahkan kita. Kita pun tak pernah salahkan orang kan. Iyalah, kalau tak nak follow, balik je lah. Kan ada kematian dah habis ke bumi semua tuan-tuan. Kita kan biasa talqin. Sini talqin kan. Biasa kita talqin. Kalau tak nak talqin tak apalah, balik je lah. Tak apa, tak ada masalah. Kita pun tak larang pun. Malam Jumaat kalau kita baca Yasin, kalau dia tak nak baca Yasin, kan, dia tak ikutlah kita baca Yasin, dia duduklah situ bacalah surah Kahfi. Kan, Nabi kan baca surah Kahfi, boleh je, tak ada salah tuan-tuan. Kan, tapi bukan wajib baca surah Kahfi, bukan wajib baca surah Yasin. Bacalah surah apa pun, yang pentingnya bacalah Quran. Tu dia dalam Islam. Janganlah benda tu jadi berat dah, tak boleh tuan-tuan. Haru-biru je. Sian masyarakat tuan-tuan. Dan tuan-tuan tahu tak kesan dia tuan-tuan? Kesan dia kepada masyarakat yang tak tahu ni tuan-tuan, dia akan ambil mudah. Dia akan ambil mudah. Bila ambil mudah dah sekali tuan-tuan, dia tak beramal. Yes. Na'udzubillah tuan-tuan. Baik tuan-tuan, hanya sekadar itu yang dapat saya sampaikan pada malam ni. Alhamdulillah tuan-tuan, dah habislah. Dah habislah 4 jenis racun yang boleh merosakkan hati kita. Dan malam ni adalah berlebihan dalam bergaul tuan-tuan. Tapi kalau kita kenal dia pasti ahli bid'ah, jangan gaul dengan tuan-tuan. Kalau kita bergaul dengan orang yang, kalau kita bercampur dengan orang yang boleh merosakkan hati kita, jangan gaul dengan dia tuan-tuan. Kalau nak bergaul, barulah dengan para ulama, bergaul pada orang-orang yang boleh input yang baik dan insya-Allah. Baik, sekadar itu saja tuan-tuan. Mohon maaf banyak-banyak ada kata, ada salah dan silap daripada saya, terkasar bahasa terlebih bicara. Hadirnya bukanlah untuk memecah belahkan lagi, tapi mudah-mudahan akan memberikan penerangan buat diri kita insya-Allah. Yang baik daripada Allah, yang kurang yang lemah daripada diri saya sendiri. Kita tutupkan tasbih kafarah dan surat al-asr. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asr. Innal insana lafi khusr lilladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.